Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Haitham Al-Ghais, Setiausaha Agung Organisation of the Petroleum Exporting Countries OPEC yang mengadakan lawatan kerja selama 4 hari ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama semasa majlis menghadap Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Datuk Sri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sukiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan OPEC dalam bidang minyak dan gas. Perbincangan juga tertumpu kepada isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama bagi kedua-dua pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam kepada 390 orang penerima. Pengurniaan pingat tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-76. Istiadat berlangsung di Balai Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman. Berangkat selaku wakil pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyempurnakan pengurniaan pingat-pingat kehormatan tersebut, Paduka Anak Anda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan berangkat sama Paduka Anak Anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Istiadat bermula dengan pengurniaan pingat jasa kebaktian PJK. 5 orang yang terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita dikurniakan pingat PJK. Mereka terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan dan Swasta. Dan Dayang Merah Adrian Maksima Al-Islam 385 orang menerima pingat Indah Kerja Baik PIKB yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Swasta. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi para penerima pingat kehormatan, pengurniaan tersebut begitu besar maknanya sebagai motivasi untuk mereka terus mencurahkan khidmat bakti dengan penuh ikhlas dan amanah demi negara tercinta. Mendorong saya untuk lebih berusaha menjadi seorang ahli majlis mesyuarat negara demi kepentingan rakyat dan penduduk di negara ini. Dengan adanya peringatan ini, sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat untuk terus memberikan perkhidmatan ke arah yang lebih cemerlang. Salah satu faktor bagi mendorong saya untuk berusaha lebih kuatlah dan untuk menunjukkan lagi prestasi yang lebih bagus. Alhamdulillah diucapkan menunjuk kasih dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin, kepada kawan-kawan rakan kerja kerana selama 15 tahun bertugas membimbing dan mendorong saya. Bagi saya, penganugerahan ini adalah suatu pengiktirafan dan penghargaan dan juga sebagai penyuntik semangat dan motivasi kepada saya. Menjunjung kasih ke atas Kebawah Duli atas kurniaan pingat ini kerana telah mengenang segala perkhidmatan yang telah kami berikan kepada kerajaan. Saya amat menghargai pengurniaan pingat untuk saya lebih berusaha lebih gigih lagi dan meningkatkan mutu kerja yang sedia ada. Bersempena 30 tahun penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, petang kemarin diadakan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di institut berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan doa kesyukuran. Majlis diadakan sebagai tanda kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di samping sama-sama meraihkan ulang tahun penubuhan institut tersebut. Sejak pelancaran dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei Darussalam pada tahun 2020, negara telah berhasil mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tahunannya terhadap sasarannya, menubuhkan asas yang kukuh ke arah memenuhi komitmen sumbangan yang ditentukan secara nasional sebagai sebahagian daripada Perjanjian Paris. Bagaimanapun, lebih banyak yang perlu dilakukan untuk menangani cabaran yang masih kekal. Minggu Kemampanan dan Perubahan Iklim menyediakan peluang-peluang bagi semua pihak untuk mengukuhkan persahabatan dan kolaborasi dengan stakeholders dari semua sektor termasuk sektor kerajaan dan swasta dan perusahaan kecil dan sederhana SME. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa penutupan rasmi Minggu Kemampanan dan Perubahan Iklim petang kemarin. Dianjurkan oleh Pertubuhan Perniagaan Brunei Perancis, forum diadakan di Pusat Kesenian Universiti Brunei Darussalam UBD. The impacts of climate change, our actions including energy transition, will also offer opportunities to drive growth in green jobs and low-carbon technology. As such, private and public partnerships play a crucial role and have significant potential to leverage on these opportunities. By joining forces, we can drive innovative solutions, accelerate the transition to renewable energy, create a conducive environment for sustainable investment, foster technology transfer, and facilitate knowledge sharing. Para pelatih yang mengendalikan program latihan menerima sijil-sijil disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua.
Terdahulu, Tuan Yang Terutama Bernard Renault Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara ini, menyampaikan ucapan. Penutupan forum melibatkan para panel membincangkan mengenai perubahan iklim dan matlamat pembangunan mampan yang berkaitan SDG. Lebih 500 belia menghadiri Youth Town Hall edisi ke-6 Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Youth Professionals Network YPN Brunei diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Acara seumpamanya bertujuan memacu penyelesaian, mengorak pemikiran kehadapan dan kerjasama di kalangan komuniti belia. Bertema pembangunan ekonomi inklusif dan dinamik melalui pendidikan, sesi dialog ini Menteri Pendidikan berkongsi mengenai bagaimana negara Brunei Darussalam berhadapan dengan cabaran semasa pandemik, terutama waktu persekolahan dan pembelajaran dalam talian. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh juga berkongsi tentang pentingnya pelaburan dalam pendidikan ke arah masa depan negara. Dalam pertukaran peserta, yang berhormat juga mengongsikan mengenai jurang yang akan ditangani termasuk pembangunan kesejahteraan sosial dan emosi untuk mempersiapkan belia negara untuk masa depan. Peranan dan tugasan memberikan perkhidmatan yang baik semakin mencabar dengan adanya perubahan iklim persekitaran yang dijana oleh arus permodenan dan ekspektasi pelanggan yang berterusan meningkat serta pihak-pihak berkepentingan yang semakin bercita rasa sophisticated dan tinggi. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa majlis pelancaran Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan HMP KKBS 2023. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menyeru kepada warga kerja kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya agar dapat memberikan komitmen dan sentiasa meneroka ruang serta peluang dalam melaksanakan apa jua inisiatif ke arah penambahbaikan perkhidmatan-perkhidmatan di jabatan, bahagian dan unit masing-masing. Majlis pelancaran berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Saya juga ingin menekankan mengenai kepentingan mewujudkan budaya organisasi yang mengutamakan integriti dan mendukung pelaksanaan urus tadbir yang baik. Integriti merupakan nilai asas yang harus diperkukuhkan dan dipupuk dalam semua peringkat urus tadbir. Ini adalah kerana integriti membentuk asas yang kukuh untuk kepercayaan awam, kestabilan organisasi dan pembangunan negara secara menyeluruh. Oleh itu, kita perlu sentiasa mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika, mengamalkan prinsip-prinsip urus tadbir yang telus, adil dan benar dalam setiap tindakan dan keputusan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dengan tema menjalin kerjasama dengan masyarakat, Hari Mesra Pelanggan yang diadakan selama 3 hari bermula kemarin dihasrat untuk memperkenalkan maklumat lengkap dan terperinci kepada masyarakat secara langsung tentang perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Sukan. Brunei DPMM FC meneruskan lagi saingan Liga Perdana Singapura petang kemarin dengan menentang Young Lions. Dalam perlawanan di Stadium Jalan Besar Singapura, Brunei DPMM FC menang ke atas Young Lions 6-0. On the ball before releasing it out wide to Muiz. That was Hakimi. Voronkov with the header. It's a looping header. 2 goals up in the first 6 minutes. Straight to the penalty. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.